Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bersama saya Mirahan dan juga Ash alias saya bersiaran secara langsung dari studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Seperti biasa kami berdua akan menemani petang anda daripada pukul 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV. Kalau tak ada MyTV jangan risau, kita ada aplikasi MyTV mana-mana, boleh menonton kami di mana-mana saja secara langsung. Jadi jangan lupa untuk muat turun, okey? Ya, betul. Dan pada minggu lepas telah berlangsungnya audition di Suka TV untuk mencari penyanyi. Dan pada hari ini kita nak bagi tahu kepada anda yang berminat nak jadi pengacara macam kami ni. Betul. Kita ada promo uji bakat pengacara Suka TV untuk lelaki dan perempuan berumur 19 hingga 35 tahun dan yang paling penting warga negara Malaysia. Ya, dan betul. haruslah seorang yang berkarisma, petah berbicara dan berkeyakinan tinggi. Ya, seperti kami. Jadi tarikh uji bakatnya pada 21 September 2023 ini dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Jadi boleh terus, kalau nak tahu lebih lagi, boleh terus ke media sosial kami, Suka TV, ataupun imbas saja kod QR di skrin anda untuk maklumat lanjut. Ya, betul. Baiklah, kita nak teruskan topik pada hari ini kepada ibu-ibu yang baru sahaja melahirkan bayi mengenai peringkat pemakanan bayi dalam segmen Warta Ilmu. Baiklah, apa yang kami nak kongsikan ini adalah tentang tahap dan peringkat pemakanan bayi. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang tak tahu dan juga yang dah ada anak tapi masih lagi tak tahu tentang apa yang mereka boleh makan mengikut umur mereka. Jadi kita kat sini ada beberapa peringkat dia. Peringkat yang pertama adalah peringkat pertama 4 hingga 6 bulan. Jadi sekitar usia 4 hingga 6 bulan ni, bayi mula mengembangkan keupayaan untuk mengunyah dan juga menelan. Jadi pada peringkat ni mereka masih menerima sebahagian besar nutrisi daripada susu ibu ataupun susu formula sebenarnya. Jadi makanan pembejal yang diperkenalkan semasa peringkat ini biasanya dalam bentuk puri halus ataupun makanan cair seperti bijirin beras, bijirin bayi yang diberkaya ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran puri yang lembut. Jadi semuanya mesti dihancurkan terlebih dahulu baru boleh suap dekat baby makan. Ya, betul. Jadi itu untuk 4 hingga 6 bulan. Untuk peringkat yang kedua 6 hingga 8 bulan. Jadi untuk peringkat ini kita nak bagi tahu kepada anda pada peringkat ini bayi mula mengembangkan keupayaan untuk menggigit, mengunyah makanan dengan lebih tekstur. Jadi sebagai tambahan kepada puri halus, bolehlah perkenalkan kepada makanan dengan tekstur yang sedikit lebih tebal dan kasar seperti daging atau ikan yang dimurnikan dan makanan seperti kepingan buah-buahan, sayur-sayuran yang lembut dan mudah digenggam. Jadi itu adalah peringkat yang kedua. Betul. Peringkat seterusnya adalah peringkat 3, 8 hingga 10 besar. Dah besar sikit lah. Dah besar. Jadi pada peringkat ni bayi menjadi lebih mahir mengunyah dan menelan makanan pejal. Sebab mereka dah ada gusi. Betul. Jadi mereka boleh diperkenalkan kepada pelbagai jenis makanan termasuk bijirin seperti nasi, pasta, roti serta sumber protein seperti telur, daging cincang ataupun kacang tumbuk. Jadi bayi juga boleh diperkenalkan kepada makanan dengan rasa yang lebih kompleks seperti rempah ataupun herba yang lembut. So tak ada dahlah benda-benda yang makanan yang plain sahaja. Boleh dah letak perisa-perisa tapi pastikan benda tu memang boleh masuk dengan tekak pahing. Yes, betul tu. Jadi adalah rasa sikit bila dia makan kan. Okey, jadi peringkat yang terakhir 10 hingga 12 bulan. Jadi semasa kelas pemakanan ini, bayi berkemungkinan boleh mengunyah dan menelan makanan. Dependlah kepada pembesaran anak anda. Tekstur yang serupa dengan makanan dewasa. Jadi makanan yang diperkenalkan pada peringkat ini hendaklah dipotong menjadi kepingan kecil atau dilenyek tapi tak perlu lagi ditulenkan. Bayi boleh diperkenalkan dengan pelbagai jenis makanan seperti daging potong dadu, ikan, telur, produk tenusu, bijiran,
sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi itulah dia 4 peringkat yang tadi kita cakap. Jadi mungkin anda boleh catatlah semua 4 peringkat ni. Jadi nanti boleh tahu apa yang mereka perlukan, dekat mana, dekat umur berapa mereka boleh makan yang makanan yang ada pejalnya. Pejalnya lah kan. Bolehlah. Jadi tadi hari ni tadi kita dah cakap pasal bayi. Jadi kini saya nak kongsikan sesuatu lah dekat Mira dan juga dekat penonton semua. Apakah jadi, itu? Mira, saya nak tanya Mira. Mira pernah dengar tak tentang misai kucing? Misainya saya tahu, misai kat kucing je. Kan kita ada macam ulam-ulam misai kucing macam tu. Ni ulam. Ya, bukan. Kita tak nak cakap pasal misai kucing yang tu. Lain. Ya, kalau anda nak tahu yang bahawa misai kucing ni dapat mencuci darah daripada bahan toksik dan juga ianya kaya dengan potasium yang dapat membantu untuk menyingkirkan garam berlebihan dalam badan. Jadi disebabkan itu kita bagi tahu kepada anda, kami ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sihat. Tawaran hebat Sukashop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Kembali bersama kami dalam program Hawa dan tadi kami telah kongsikan kepada anda info mengenai pemakanan bayi. Betul. Jadi pada hari ini kita nak terus bersama dengan Nurul Nadia, pengasas Baby Mama Shop dan turut bersamanya Liz Nurjanah, pereka kandungan Baby Mama Shop untuk membincangkan tentang kepentingan memilih makanan bayi. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudi datang pada hari ni kan. Jauh-jauh ke? Tak ada, kita orang dekat Kajang je. Oh, Kajang. Satu kampung? Kampung lah. Kajang mana lah. Okay, kejap lagi boleh kopi-kopi. InsyaAllah. Okey, so untuk awal-awal ni lah, dekat depan kita ni ada makanan bayi dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah tentang perniagaan Baby Mama ni. Okey, actually sebenarnya Baby Mama ni dah 8 tahun. Oh, lama. So sebelum saya berniaga online. So baru tahun lepas saya buka kedai dekat Bandar Seri Putra Kajang. Dan saya sebenarnya kepakaran saya pada berpantang. Tetapi bila saya dah buka kedai, permintaan yang sangat luar biasa untuk makanan baby. Lagi-lagi bila kita duduk dekat Kajang tu, ramai-ramai ibu yang bekerja, yang berkerjaya. So diorang memang tak ada masa untuk sediakan makanan. So inilah cara mudah untuk diorang. Okay. Jadi mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya kepentingan memilih makanan yang betul untuk bayi ni? Tak boleh ke bagi je apa-apa yang kita ada kat dapur tu? Siapa nak jawab? Boleh, silakan. Okay, sebenarnya makanan yang produk-produk sekarang kat depan kita ni dia sebagai alternatif. Bukan bermaksud kita tak boleh ambil yang kat dapur tu. Dapur tu boleh tapi kena ada ilmu. Nak ambil yang produk ni pun kena ada ilmu juga macam mana. Yang penting ada kita tahu dia punya nutrisi cukup. Lepas tu macam baby yang ada allergic, yang mana boleh tak boleh. Ada certain baby ada G6PD, certain makanan dia tak boleh. Macam tu. So kita nak avoid perkara-perkara tu daripada berlaku lah. Okey, seperti yang kita tahu Baby Mama ni adalah menjual sahaja, betul tak? Betul. Tapi mungkin kita nak menjual, kita kena tahu juga apa yang penting untuk bayi dan sebagainya. Jadi mana kalian berdua dapat ilmu itu? Adakah belajar sendiri ke ataupun mungkin apa yang anda berikan kepada anak anda itu yang anda jual? Okey, kalau ikut daripada saya, pengalaman saya yang ada 4 orang anak. So pastilah daripada pengalaman kita. Sebab ada setengah makanan walaupun 4 anak ni daripada perut yang sama, tetapi ada yang tak boleh makan ni, ada yang tak boleh nak makan tu. So sama juga untuk anak orang lain. So dalam Baby Mama ni bermacam-macam brand, berjenis-jenis makanan yang ada. So kita memang kena ada ilmu.
Kita bukan orang kata search je dekat internet sekarang kan. So kita memang kita menjual dan kita ada group dan untuk belajar makanan apa yang sesuai untuk baby dan apa yang tidak untuk baby. Bagus setiap dia jual tapi dia bagi ilmu juga. Yes, betul tu. Dan kita nak tahu juga sebenarnya macam mana sebenarnya pemilihan makanan bayi ni dapat mempengaruhi pertumbuhan dan mungkin pembesaran bayi tersebut. Okey, itu kepada pakar. Sebenarnya kan dalam pemilihan makanan ni orang kadang-kadang ambil ringan. Betul. Satu contohlah kalau kita ambil gula. Kenapa anak aku susah nak tidur ni? Rupanya sebelum dia tidur bagi snack, bagi makanan yang bergula. Itu pun dia sebenarnya mempengaruhi tidur. Bila tidur ni mempengaruhi pada baby, dia akan efek juga pada perkembangan otak baby nak belajar. Benda tu waktu siang hari, kalau siang hari tidur memanjang, malam berjaga tak boleh juga. Kat situ lah. So makanan kat situ dia mempengaruhi dia punya orang kata emosi, fizikal dia. Dan jangan terkejut kat Malaysia ni, kita rasa macam negara maju kan, tapi ada kanak-kanak terbantut 1 daripada 5 kanak-kanak terbantut. Banyak juga tu. Bukan sikit. Disebabkan pemakanan. Pemakanan dia tak cukup nutrisi. Bukan kita kurang makanan. Makanan kat Malaysia Masya Allah. Setiap negara semua banyak kan. Tapi kurang nutrisi. Maksudnya dia tidak makan makanan yang seimbang lah. Ya, betul. Asal makan je. Betul. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita titik beratkan dalam pemakanan bayi ni? Mungkin daripada mereka kecil ke, kalau budak-budak kan memang suka benda yang manis. Kan? Macam mana kita nak treat mereka ni untuk makan makanan yang sihat sebenarnya? Kalau saya macam ada pengalaman. Kalau pernah dengarlah 4 days rule kan. Lepas tu orang mami cakap macam mana saya nak bagi anak saya makan umur 6 bulan. 6 bulan boleh ke? 5 bulan boleh ke? 4 bulan boleh ke? Okey, satu tanda dia ialah nombor 1 dari segi milestone achievement. Maksudnya physical baby tu. Biasanya syarat untuk baby makan ialah dia boleh duduk. Tanpa sokongan. Maksudnya kalau kita sokong pun sekejap je. Itu kenapa baby kena pandai duduk dulu, pandai orang kata tegakkan leher dulu. Itu ialah safety untuk baby supaya kurangkan risiko choking. Sebab kalau kita tengok pada luar negara, biasanya umur 4 sampai 6 bulan kan boleh makan. Tapi kita orang luar negara Eropah dia lain sikit dengan orang Asia ni. Dan ada kebanyakannya memang orang kat Malaysia ni 6 bulan baru dia dah achieve milestone tu. So kat situ baru start. Biasanya kita akan mulakan yang tawar dululah. 6 bulan apa yang orang macam selalu orang kata tersilap. 6 bulan dah boleh makan. Maksudnya dia kena habiskan juga makanan tu. Tak. 6 bulan ialah fasa dia rasa. Rasa bagi dia variety of food. Memang dia tak akan habis. Satu ialah macam mana sebab dia tak pernah tengok macam mana makanan tu dimakan, masa tu dia nak pegang texture semua. Dah 7 bulan barulah kita boleh expect dia untuk habiskan. Sebab 6 bulan ni dia masih fokus sepenuhnya pada susu ibu lagi. Kalau boleh sebaiknya memang 6 bulan baru nak mulakan pemakanan. Jadi maksudnya dekat sini tak kisahlah umur tu walaupun dia masih dalam umur 4 ke hingga 5 bulan macam tu, kalau dia dah boleh makan benda yang lain, kita boleh bagi dah lah maksudnya. Begitu. Maksudnya dia dah achieve milestone tu. Dia boleh duduk tu safety. Itu yang penting. Faham. Jadi sebenarnya ini adalah subjektif untuk setiap bayi, betul tak? Betul. Dia bukannya kalau dah 4 hingga 6 bulan ini dah boleh suap makanan macam mana. Jadi itu bergantung pada pembesaran anak anda sendirilah. Kita lebih tahu kan. Bukan kita lah anda. Betul. Kita masih bujang. Lupa pula. Okey, jadi kita nak tanya pula lah, ada tak perbezaan antara makanan untuk bayi perempuan dan bayi lelaki? Okey, so far untuk makanan tak ada lagi lah untuk baby boy ataupun baby girl. Tetapi saya nak jelaskan kat sini. Untuk bagi baby permulaan makan, jangan orang kata mak ni sangat-sangat excited. Hari ni dia dah plan, hari ni minum ayam, esok ikan atau dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk permulaan kita nak bagi baby tu makan sekurang-kurangnya menu yang sama selama 4 hari. Sebab kita tak tahu baby tu allergic ataupun tidak. Sebab kadang-kadang mak ni terlalu excited.
sampai dia punya menu tu mengalahkan menu kita nak makan. So terlalu excited, saya dah jumpa ramai orang. So yang sebaiknya untuk elakkan baby tu daripada macam tiba-tiba muka naik gatal-gatal, kemerahan dan sebagainya. Pantau baby tu sekali makan, contoh menu hari ni adalah ayam. So kita pantau dalam 4 hari. Lepas 4 hari tu kita tengok dia tak ada apa-apa masalah, so kita tukar pada menu lain. Itu yang sebaiknya lah. Betul. Jangan terlalu excited sangat sampai kesian pada baby. Sebab itulah saya ada nampak macam ibu-ibu bila nak bagi makanan bayi tu dia dia packkan per hari. Menu yang sama, dia dah blend benda yang sama tapi dia packkan untuk per hari dan sebagainya. Itulah sebabnya. Itu yang sebaiknya lah. Baru kita tahu. Okey, kat depan kita ni ada produk-produk yang dijualkan oleh Baby Mama. Betul. Jadi mungkin boleh ceritakan apa je perisa ke produk ke yang kalian jual. Okey, saya nak cerita lebih detail lah. Okey, sekarang ni lepas PKP memang orang terlalu sangat excited nak keluar. Betul. Dia time cuti je dah sibuk nak keluar. So sekarang apa yang magicnya ada dekat baby food sekarang, dah ada ready to eat. Yang tak perlu mami bersusah payah nak panaskan lauk, dah tak perlu nak fikir nak masak apa hari ni. So macam sekarang kita dah ada produk untuk baby 8 bulan ke atas terus makan, tak kisah dekat mana-mana sekalipun. So kalau tengok dekat sini lah. Kat sini apa yang kita ada? Kita ada brand daripada Italian. Okey, yang ni baby untuk 8 bulan ke atas. Kalau tengok kat sini ikan singgang. Wow, ikan singgang. Wow, sedap. Kita pun susah nak makan ikan singgang. Baby ni boleh makan. Ni bubur lah untuk baby. So mudah untuk bawa ke mana-mana. Okey, jadi ikan singgang ni dah di-blend bersama dengan nasi. Betul. Ni memang dah siap sekali dengan nasi. Okey. So mudahlah nak bawa ke mana-mana. Tapi berbeza pula dengan yang ni. Yang ni adalah yang ni beras. Okey, beras. Beras. Beras ni kita buat bubur. Dia tak sama macam beras kita. Dia cara masak dia lebih cepat. Dan kita boleh masukkan apa-apa menu seperti kat depan ni lah. Paste masakan. Macam kari ke, sup ke. Yang bestnya dekat Baby Mama Shop, kita ada baby food tester every week. Setiap Sabtu dengan Ahad. So kita akan masakkan dan kita akan bagi dekat baby-baby untuk cuba. Baby cuba ingatkan mak bapak baby. Baby untuk cuba. Kena bawa baby bersama. So memang setiap hari Sabtu Ahad kita ada bagi baby food secara percuma lah. Kita sendiri yang masak. Cubalah nak tengok ada Betul. orang kata allergic atau tidak lah. Betul. Dan kita akan beritahulah apa yang kita masukkan dan sebagainya. Okey, menarik. Sebab macam dulu saya masak guna beras saya je. Beras yang kita makan. beras Sekarang pakai. ni kita ada khas untuk baby lah untuk lebih mudah untuk kita masak. Okey. Okey, sebentar lagi kita nak sambung lagi. Betul. Kita nak bagi commercial break lalu dulu. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Tok Mami yang walk in dekat kedai tau. Hari tu staff kita masak bubur menggunakan beras Juni Nutricolor ni dan juga best meal for Musfira. Ada Mami ni dia tertarik dengan menu yang kita masak tu sebab anak dia makan tambah banyak kali. Puan masak je bubur macam biasa. Tengah-tengah bubur tu menggelegak, puan masukkan paste. And then masukkan paste, masukkan ayam, masukkan sayur apa macam kita orang sudah masukkan ayam dengan daun sup. So kalau protein dengan sayur tu puan optional lah nak masak apa. Then this one ada red rice. Red rice tu bila masuk dia menjadi macam ni balik. Yang bestnya bila Mami shopping dekat sini, kalau nak tanya apa-apa nanti staff kita akan bantu and explain dekat Mami. Tengoklah hasil Mami ni shopping, dia terus beli bahan yang staff kita masak bubur tadi. Comel kan family ni? Thank you shopping dekat Baby Mama Shop. Kalau Mami nak dapatkan makanan baby lain, jangan lupa datang dekat sini tau. Wis je Baby Mama Shop, Bandar Sri Putra Kajang. Jangan lupa datang. See you.
Kepada mami-mami kat luar sana tu, jangan lupa untuk datang nak cuba makanan tu, bagi cuba dekat anak-anak anda. Boleh pergi ke Bandar Seri Putra Kajang. Wow. Jadi Ash, tadi mereka sedang memperkenalkan makanan-makanan di depan kita. Betul. Banyak lagi yang kita tak tahu ni. Mungkin boleh explain lagi apa yang ada kat depan kita ni. Okey, kalau ikutkan kat depan kita ni, berjenis-jenis dah ni. Macam-macam ada. Sampai Ada 40 brand. kat sini dah banyak sangat brand. Apa yang ada dekat Baby Mama ni, kita sangat-sangat support orang Malaysia. Sebab ini kebanyakan produk daripada orang Malaysia. Dijamin halal, jangan risau. So kandungan dia pun insya-Allah yang terbaik juga untuk baby lah. Yes. Saya tertanya-tanya sebenarnya. Tadi nampak ada chicken sweet sour. Sedap ke? Tapi tadi borak-borak katanya makanan bayi ni tak ada garam, tak ada gula. Jadi tak perlu risau ya kepada mami-mami di luar sana. Jadi macam-macam ada kat depan kita ni sebenarnya. Jadi kita nak tanya jugalah ada masalah bayi-bayi yang ada penyakit dan sebagainya. Contohnya macam yang eczema kan. Mungkin ada benda yang mereka tak boleh makan, pantang dan sebagainya. Jadi ada kaitan tak dengan apa yang makanan mereka ambil dan apa je mereka yang boleh ambil sebenarnya? Okey, itu serah pada Liz lah. Okey, silakan. Okey, biasanya kalau baby eczema ni, majoriti akan ada allergic pada protein. Contohnya macam ke kacang, ayam, ikan, telur. Cumanya, kita sebagai ibu bapa, kita tak tahu mana satu yang diorang akan allergic kan. Tapi kita kena perkenalkan. Tak boleh takut sangat. Sebab ada parents, dia kata, anak first saya takut sangat nak bagi. So sekarang ni dia makan yang plain je, bubur plain je. Sampailah umur 3 tahun masih makan macam tu. Sampai 3 tahun? Ya. So susah sangat nak bagi makan. So cara kita nak introduce makanan yang contoh berpotensi allergic macam protein tadi ialah kita bagi sikit-sikit dulu. Maksudnya sikit tu dalam satu sudu kecil je. Masukkan dalam bubur dia. Sebab setiap baby ni berbeza. Kadang kakak dengan adik pun allergic berlainan. Betul. Contohlah, kalau kita nak bagi telur, kita risaukan telur kan, allergic lah. Try bagi yang kuning yolk tu dulu. Sikit je. Sikit je. Lepas tu kalau dia okey, kita tengok monitor. Apa yang kita monitor? Nombor 1, ada rash ruam ke, lepas tu ada muka bekak ke, lepas tu dari segi najis dia okey ke tak, ada sejerit-birit ke. Yang ruam tu biasanya kesan allergic lah, tapi kalau ada juga baby yang dia tak boleh nak digest, dia akan macam jadi cerit-birit ataupun sembelit macam itulah. Okey, faham. So sebenarnya kita kena try and error lah juga makanan dekat bayi kan. Betul, tak boleh takut sangat, tak boleh apa orang kata bagi je. Pun boleh juga yang bahaya. Ramai sangat yang ibu takut tu sampai nak bagi ni tak boleh, nak bagi tu. Kesian tengok anak dia. Memang sangat-sangat kesian. Betul. Yang penting kita kena ada ilmu lah. Bila kita ada ilmu, insya-Allah anak kita pun terjaga dengan bagus. Dan sebenarnya saya lebih tertarik kepada menu-menu ni. Banyak lagi benda kita nak tanya pasal menu ni. Tapi tadi Kak Nat ada tunjuk singgang ni kan. Jadi ingkar singgang ni kita tahu selalu orang dewasa je makan. Betul. Jadi macam mana sebenarnya pemilihan menu makanan daripada Baby Mama Shop ni? Okey, kalau ikutkan yang ikan singgang ni, dia memang betul-betul original lah ikan singgang. Tapi dia cuma tak ada gula, dia tak ada perasa dan dia di-blend halus untuk baby. Dia bukannya makan dengan nasi yang sebutir-sebutir tu. So dia memang di-blend cantik dan insya-Allah untuk selamat untuk baby. InsyaAllah. Ya, jadi dia punya packaging je pun cantik betul. Comel betul. Memang khas untuk bayi lah kan. Ya, untuk betul. anak-anak. Kalau ikutkan berpuluh-puluh tau. Ikan singgang ada, makanan Thailand pun ada. Oh, wow. Tom yum pun ada. Oh ya, untung budak-budak zaman sekarang saya nak jadi baby balik lah. Tapi masalahnya macam yang Kak nak cakap lah, apa yang mereka makan tak sama macam dekat orang dewasa. Betul. Jadi rasanya pun lain juga kan. Tapi sebenarnya untuk orang tua yang sakit yang tak boleh makan kena makan bubur, makanan baby ni pun sebenarnya terbaik untuk diorang. Baru kita tahu. Ini makanan baby adalah terbaik juga untuk diorang sebenarnya. Kan ada yang kata kencing manis yang sangat agak kritikal, tak boleh itu, tak boleh ni. So makanan baby lah untuk diorang sebenarnya. Yelah, tak ada MSG kan, tak ada semua tak apa
bahan-bahan tambahan. Ya, jadi itu sedikit info lah yang kita tak tahu kan. Betul tu. Anda dekat rumah tu boleh take note dah. Okey, so mungkinlah kalau mereka datang ke Baby Mama Shopee ni, selain daripada Sabtu Ahad, Sabtu Ahad ada makanan free untuk baby. Apa lagi yang anda tawarkan? Mungkin pemilihan makanan ke, boleh showkan kepada mereka ke, bagaimana? Okey, pada dekat Baby Mama ni apa yang saya terapkan, apa yang saya ajarkan pada diorang, kita bukan nak suruh orang membeli sahaja, tetapi diorang kena ada ilmu. Tak kiralah, kita akan guide diorang sampai diorang betul-betul faham baru diorang membeli. Selagi tak faham, bagi saya jangan beli. Saya jenis macam tu. Sebab kita tak nak ibu-ibu zaman sekarang membazir. Sebab makanan baby orang bukannya murah. Betul. So kita beritahu yang terbaik mana dan barulah kita suggest yang mana lah. So sebab makanan baby memang terlalu banyak. Betul. Jadi sebenarnya kita nak tahu juga daripada range harga, berapa range harga makanan-makanan bayi yang dijual di Baby Mama Shop ni? Yes. Yang saya dapat, yang saya rasalah daripada RM6 ke atas. RM6 ke atas lah. Tak silap saya RM6 ke atas. Alright, so untuk mereka yang menonton kita sekarang ni, mereka nak tahu dekat mana boleh beli, mungkin selain daripada pergi ke kedai, walk in ke kedai, boleh cari dekat mana? Okey, sekarang ni kita memang jual dekat Shopee, TikTok dan boleh terus WhatsApp kita punya team sale lah. So daripada situ boleh tahulah menu-menu apa yang ada dekat Baby Mama Shop. Yang ni kita bawa sikit tau sebenarnya. Baru sikit. Baby food ni kita ada yang frozen. Frozen pun ada. Dekat kedai kita ada berapa peti, 4 peti kot. Kat situ adalah menu macam-macam ada. Nugget ada, sausage ada. Semua memang selamat untuk baby. Itulah dia evolusi pemakanan bayi. Ya. Dulu tak ada. Betul. Macam. Baiklah, mungkin ada Instagram, boleh share kan? Okey, Instagram kita babyfood.babymamahq. Alright. Kalau berpantang Baby Mama Shop. Okey, ada 2. Ada dekat skrin anda sekarang. Itulah dia. Jadi boleh terus klik follow. Ibu-ibu yang baru nak jadi ibu tu. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada Nadia dan juga Liz datang pada hari ini berkongsi dengan kita tentang pemakanan bayi. Kita doakan yang baik-baik untuk perniagaan mereka. InsyaAllah. Amin. Okey, baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Okey, tadi kita dah bagi tahu mengenai uji bakat pengacara. Dan pada minggu lepas, 2 September, Suka TV telah mengadakan uji bakat mencari penyanyi, iaitu uji bakat Suka Rekod. Ramai yang datang ya? Ya, ramai. Semuanya yang berbakat lah yang datang. Ada yang bersilat, ada yang menari dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu apa yang jadi pada hari tersebut, jom kita saksikan VT ini. Kita mencari not just suara lah, kita cari juga combo, kita cari juga package dia. Setakat suara saja pun dia tak boleh nak tell all. You know, your attitude, you punya discipline pun, and then your readiness tells a lot lah. So I think we are looking at all those aspects sekali lah. Dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. If I ain't got you, baby, some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. I
Expectation seperti yang Datuk AC Mizal sendiri memberitahu kriteria yang diminta lah, iaitu yang unik. Unik tu daripada secara package lah kan. Kita perlukan suara yang tersendiri kan kalau kita dapat cari pada hari ini, dan merangkumi seluruh package keunikan yang ada, dan harap dah ramai lagi bakat-bakat baru yang boleh menyinari industri muzik tanah air, boleh menjadi pelapis-pelapis penyanyi-penyanyi nombor 1 yang sedia ada. Can I lay by your side next to you? It's you. Aku kalau masuk tu Ash pecah TV. Takut risau. Baik kita diam je. Itulah. Biar mereka yang menyanyi. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada mereka yang datang. Kita doakan yang baik-baik sahaja. Okay. Baiklah, jadi kita nak teruskan bersama dengan Syazwani Zafira Saari, seorang pereka fashion. Dan kita nak berborak mengenai perniagaannya Made by SZS. Ya, selamat datang Syazwani. Assalamualaikum. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni rumah fashion. Pakai baju warna suka TV. Kuning. Jadi made by SZS. Kita tahu SZX tu nama sendiri, betul? Ya, betul. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit tentang fashion yang dibawakan Syazwani sendiri. Made by SZS ni, saya ambil daripada nama saya sendiri. So dia inspired by saya nak buat something yang daripada traditional, tapi saya modernkan dia. Wow, okay. Maybe daripada situ saya akan dapat membuat inspirasi yang baru dalam bidang fashion ni. Oh, okay. Jadi apa sebenarnya yang menginspirasikan you, yang membuatkan you rasa you patut buat fusion antara tradisional dan moden tu sendiri? Sebab dalam bidang fashion ni saya tengok tak ramai lagi yang buat daripada tradisional to modern. Macam contoh, saya ada buat satu collection. Saya ambil daripada pattern tradisional Korea and then saya twistkan menggunakan adopt dan menjadikan dia sesuatu yang baru untuk saya printkan atas kain. Wow, okey, menarik. Jadi buat sendirilah kan? Betul. Dan saya ingatkan tradisional tu tradisional Melayu. Punya Korea. Tu untuk final year saya lah. Okey. Kita ingatkan Melayu punya tradisional. International. Go international. Jadi seperti yang kita tahu, tradisional punya corak ni dia ada unsur-unsur dia yang tersendiri kan. Jadi bagaimana Syazwani sendiri ulahkan benda tu dan tidak mengetepikan makna tradisional itu sendiri? Saya study dulu daripada asas dia. Selepas itu baru saya dapat olahkan dia. Tapi saya tak ubah corak asal dia. Okey. Jadi antara banyak-banyak unsur budaya yang ada di dunia ni, apakah fashion-fashion yang you telah ambil unsur budayanya? Seperti tadi Korea. Korea. Lagi apa? Saya ada ambil Melayu ada juga. Lepas tu evening wear. Untuk kahwin lah macam tu. Untuk event. Untuk event. So maksudnya design-design Syazwani ni more kepada event lah. Yep. Okey, untuk wedding pun tak ada buat lagi. InsyaAllah di masa akan datang. InsyaAllah. Jadi kita nak tahu jugalah, sebab kita tahu pereka fashion dekat Malaysia ni susah, bukanlah susah untuk naik. Dia adalah benda-benda yang sukar untuk kita capai kan, betul tak? Jadi untuk Syazwani sendiri, apa cabaran Syazwani sebagai seorang pereka fashion selama ini? Kalau masa saya belajar tu, saingan tu sangat banyak sebab masa belajar memang banyak student yang nak masuk bidang fashion ni sendiri. So kalau saya dah habis belajar ni, semestinya banyaklah cabaran juga sebab sekarang ni banyak pereka-pereka fashion yang baru nak masuk dalam bidang fashion. So itulah cabaran.
Yes. Yang penting jangan putus semangat. Ya, betul. Kena teruskan. Kita nak tanya jugalah pendapat Syazwani kan, bila anda melihat industri fashion di Malaysia ni kan. Jadi apa pendapat you mengenai perkembangan di Malaysia ni dalam beberapa tahun yang lepas? Dalam beberapa tahun yang lepas, bagi saya mostly semua lebih lebih moden atau lebih tradisional? Macam mana tu? Sekarang ni banyak kepada moden tapi semuanya berbalik pada zaman dulu balik. Macam contoh peplum, polka dot. Betul. Ya. So aku dah lupa cakap apa. Dah lupa, faham. Sebab ini adalah fashion. Bila fashion dia terlampau banyak baju yang masuk dalam otak kita. Ya, betul. Kita seronok. Bila dia cakap peplum apa semua tu, saya ada benda nak cakap tapi macam alamak apa yang nak cakap tadi. Baju macam princess tu kan. Cantik sebenarnya baju-baju macam tu. Jadi apa bila kita bercakap pasal fashion, sebenarnya kita ada banyak baju yang kita nak ceritakan, tapi kita nak tahu kalau macam you sendiri, apa fashion yang you suka? Selain daripada moden dan tradisional, tapi kita nak tahu yang more tu dia punya pola. Orang panggil pola ke dalam fashion? Ya, pattern. Dia punya pattern. Saya suka, selain daripada tradisional, saya suka something yang baggy. Okay. Baggy dan streetwear. Ni macam betul-betul Korea ni kan? Dia macam semuanya apa ni? Ini macam apa Shiro pernah pakai dekat Suketiun betul. Bila saya tengok yang ni, saya teringat Shiro pernah pakai untuk Suketiun. Ya. Jadi dia punya corak pun memang sangat-sangat cantik dan memang Korea lah kita boleh cakap kan. Betul. Kalau kita tengok dia nampak moden dan elegan. Yes, jadi banyak lagi kita nak bertanyakan kepada Syazwani sebentar lagi. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Okey, kita masih lagi bersama dengan Pereka Fashion. Tadi sempat berborak, rupanya Syazwani ni daripada UiTM Shah Alam. Ya, betul, Shah Alam dalam. Ya. Okey, jadi kita nak bercerita lebih banyak mengenai Made by SZS. Dipersilakan. Ya, tadi kita ada berborak-borak lah dengan Syazwani kan, yang katanya tak lama lagi, bulan depan saja nak masuk fashion show, betul? Mungkin boleh kongsikan dengan penonton Hawa. InsyaAllah dalam bulan depan saya akan masuk Miami Modest Fashion Week. Saya akan bawa collection daripada Malaysia ke sana. Saya menggunakan corak songket untuk producekan baju-baju saya. Dan nama yang saya akan bawa, jenama saya adalah Ish. Ish. Yep. Kenapa Ish? Sebab itu hasil didikan daripada mentor saya, iaitu Datin Hana daripada Royal 9 dan juga kakak saya. So saya gunakan nama tu sebagai nama untuk saya bawa ke Miami. Jadi apa itu ISH? Nama kami bertiga. Okey, Syazwani, Datin Hana, I itu nama saya, S kakak saya dan H Datin Hana. Okey. Jadi Syazwani ni buat jenama memang initial nama orang je. Sebab jenama dia sendiri pun initial nama dia sendiri. Betul. Tapi menarik Ish ni. Ya. Kalau kita sebut Ish, senang orang ingat. Jenama Ish tu, Ish apa? Macam tu kan. Dia mungkin boleh kongsikan persiapan. Sekarang ni dah berapa persen yang siap, apa je yang dah dibuat dan sebagainya? Setakat ni dah 80% untuk saya bawa ke sana. Tinggal lagi beberapa tu untuk saya tambah collection saya lah. Sebab ada yang separuh daripada tu saya dah hantar dulu. Lepas tu lagi separuh tu nanti saya bawa sekali lah pergi. Wow, menarik. Mungkin boleh ceritakan bagaimana terpilih untuk pergi ke Miami Modest Fashion Week tu, sebab persaingannya bukan sedikit dengan kawan-kawan sendiri, dengan senior-senior, dengan orang yang dah lebih lama dalam industri.
Saya dapat peluang ni sebab daripada kenalan. So daripada situ saya approach dan alhamdulillah saya dapat menjadi protegi diorang. Alhamdulillah. So daripada situ saya dapat peluang untuk bawa collection saya pergi ke sana. Alhamdulillah, rezeki. Ya, rezeki. Betul. InsyaAllah kita doakan. InsyaAllah. Rezeki orang muda. Okey, bercakap pasal muda. Kita nak tahu jugalah Syazwani kan masih muda kan lagi. Jadi kita nak tahu apa yang mendorong Syazwani untuk buat jenama sendiri. Sebab kita tahu fashion ni kalau kita nak mulakan pun memang sangat susah dan kita perlukan idea yang mencurah-curah. Jadi apa yang mendorong Syazwani sebenarnya? Yang mendorong saya sebab saya nak buat something yang lain. Saya nak berkarya secara bebas dan saya nak cari lagi kepelbagaian dalam bidang fashion. Mungkin boleh ceritakan pula antara cabaran-cabaran. Okey, sebelum soalan tu kita nak tengok dulu VT ni sebenarnya. VT ni sangat cantik baju dia. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai baju yang ada di televisyen sekarang ni. Tu gambar orang ke? Ya, betul. Okey. Semua daripada kelas saya. So kita orang punya tema daripada innovation through tradition to innovation. So daripada situ kita orang olah menjadikan dia innovation. Jadikan baju. Ya, dia punya apa nama tu memang banyak innovation dan sebagainya. Kita yang bukan mereka fashion ni pun rasa macam pening nak fikir. Diorang memang expert lah. Kita boleh salute lah dekat diorang. Betul tu. Okey, kita nak sambung balik soalan tadi. Jadi kita nak tanya sebenarnya antara cabaran-cabaran yang you perlu lalui untuk pembelajaran dan penghasilan jenama sendiri. Mungkin boleh ceritakan kepada penonton Hawa. Daripada apa yang saya lalui, saya perlu fikirkan saya punya idea, nama dan macam mana saya nak mereka baju sebab kalau kita buat biasa-biasa je nanti macam benda sama je kan. So kita nak cari something new, kita perlu design yang lebih lagi. Kena mencari lagi, buat research lagi. Bukan sikit-sikit, bukan sedikit masa nak siapkan kan? Ya, betul. Betul. Berapa lama idea you ambil? 6 bulan. Oh, lama. Lama. Bukan sesuatu yang mudah untuk menghasilkan sesuatu yang lawa dan cantik macam tu. Ya. Separuh tahun juga masa yang diambil. Jadi kita nak tahu juga kenapa dalam banyak-banyak nama Syazwani sendiri dipilih untuk buat jenama sendiri. Macam kan setengah orang kan letak nama macam dia buat nama lain lepas tu by siapa-siapa. Kenapa Syazwani buat initial nama sendiri? Sebab saya rasa tak ada lagi orang yang pakai nama tu. Selalunya macam nama pendek-pendek je. Ni saya cuba something new lah untuk made by SZS. Okey. SZS. Yes. Okey, jadi kita nak tanyalah untuk Miami Modest Fashion Show tu. Tadi bercerita mengenai dia punya tema, you nak bawakan sedikit tradisional. Jadi mengenai kalau design dia tu memang tradisional ke macam mana? Sebab you nak bawa ke Miami. Miami adalah orang yang sangat tak familiar dengan kita punya budaya. Betul. Jadi macam mana you berani nak bawa tradisional kita ke sana? Sebab daripada apa yang saya dengar, ada negara-negara lain juga macam Indonesia, Arab. So mereka akan bawa daripada negara diorang masing-masing. So saya akan bawakan songket, tapi saya akan designkan menjadi satu pakaian yang lain lah. Okay, tak sabar kita nak tengok kan? Ya, betul. Mungkin boleh sponsor kita pula. Okey, baiklah kita dah di pun penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak Syazwani sudi datang pada hari ini. Kita wishkan good luck untuk anda untuk fashion show all the best. Semoga mengharumkan nama Malaysia dan UiTM. Betul. Okey, baiklah terima kasih kepada semua penonton Hawa menonton kami daripada awal rancangan hingga penghujung rancangan. Itu saja daripada saya HLS dan juga Mirahan dalam program Wal Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini wanita luar biasa. Bye-bye.